Assalamualaikum semua adik-adik. Berjumpa kita pada siri pembelajaran kali ini, iaitu jangan lupa like, subscribe dan komen berdasarkan channel Cikgu Hanif, Ustaz Hanif. Baik, pada kali ini insya-Allah kita akan mempelajari suatu surah yang selalu kita baca, iaitu surah An-Nas. Surah An-Nas. Okey, surah An-Nas ni dia ada 6 ayat, ada sitatun ayat. Jadi insya-Allah kejap lagi kita akan tengok bagaimana ayat baik ayat kita baca sama-sama insya-Allah adik-adik. Pada kali ini kita tengok objektif pembelajaran yang di atas ustaz ni. Objektif dia yang pertama, murid-murid dapat membaca surah An-Nas ayat berapa? 1 hingga 6 dengan betul dan lancar. Baik. Al-Thani, yang kedua, murid-murid dapat membaca juga ayat 1 hingga 6 dengan betul dan bertajwid. Betul dan bertajwid. Okey, baik. Yang ketiga, poin di sini ustaz nak share orang kata add knowledge kan, zid ilmun. Kita tambah sedikit knowledge berkaitan dengan kisah asbabun nuzul. Dia best. Dia ni menarik cerita dia sebab dia melibatkan sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Kejap lagi kita akan huraikan sebelum pengakhiran surah ini. Okey, insya-Allah. Baik. Pengenalan surah An-Nas ini adik-adik diturunkan nazala fi Mekah. Diturunkan di Mekah. Pada ketika itu dualah tempatnya. Biasa diturunkan Al-Quran ni di Mekah ataupun di Madinah, berdasarkan based on situasi penurunan ayat. Baik. Yang kedua ialah yang surah An-Nas ini berada di dalam Al-Quran 116 kedudukan dia. Posisi dia 116. Okey, baik. Yang ketiga, kenapa turunnya ayat ni? Sebab Allah Ta'ala nak mengisahkan kepada kita bahawa gangguan daripada dua pihak di dalam jiwa kita ni, hidup kita ni, iaitu pihak jin satu dengan pihak manusia itu sendiri. Al-waswasu. Dia nak mewaswaskan manusia lah, kita semualah anak Adam ni. Dia nak waswaskan kita, terutama sekali sebelum kita solat. Semasa kita solat, sebelum kita solat, dianjurkan untuk disyorkan untuk membaca apa? Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. InsyaAllah dengan berkat surah ini kita dapat menjalani ibadah, perform ibadah kita ni dengan baik dan khusyuk insya-Allah taala. Al-khusyuk ni minallah. Kita berusaha mencari insya-Allah adik-adik. Faham Okey, toyib. Kita dengar terus bacaan qari, bagaimana bacaan yang baik yang dapat membantu pembacaan kita selepas daripada kemahiran mendengar daripada audio YouTube. Okey, terima kasih adik-adik. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kul A'udzu
Birabbi. Birabbi. Annas. Annas. Maliki. Maliki. Ilahi. Ilahi. Min syarri. Min syarri. Waswasi. Waswasi. Al-Khannas. Al-Khannas. Suduri. Suduri. Jinnati. Jinnati. Okey, baik. Kita terus langsung bacaan ayat Ustaz cuba baca ayat An-Nas. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Okey, taib. Sekarang kita terus langsung berkaitan dengan kisah penurunan ayat asbabun nuzul. Bagaimana ia berlaku. Baik, diceritakan oleh dua riwayat. Ustaz bawa dua riwayat. Riwayat pertama ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab Asbabun Nuzul dikarang oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ni orang hebatlah pada ketika itu, adik-adik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW pada ketika itu sakit teruk jugalah, sakit teruk. Lalu terlantar Nabi, Allah Ta'ala memerintahkan dua orang malaikat turun tengok Nabi. Okey, nak tahu apa jadi sebab tu? Sekejap lagi. Baik, sambungan tadi turunnya dua malaikat, lalu malaikat yang di kaki ini berkata, malaikat berada di dua tempat. Tempat di kepala Rasulullah SAW, yang kedua berada di mana? Di kaki Rasulullah SAW. Baik, malaikat di kaki ini bertanya, kenapa Rasulullah ni sakit apa ni? Malaikat pun yang di kepala menjawab, Rasulullah SAW terkena sihir ni. Allah, masa zaman Rasulullah lagi ni adik-adik terkenal dengan apa? Sihir dah. Siapa yang buatnya? Join with siapa? Manusia dengan jin, syaitan. Betul tak? Sahih? Baik. Bila begitu, Rasulullah sakit ni kan terlantar jugalah, ditemani oleh beberapa orang sahabat berada di sampingan Nabi. Tengok, pada ketika itu ni adik, sihir ni sudah masyhur pada zaman Rasulullah, pada zaman Fir'aun lagi lah. Betul tak? Jadi sebab apa? Iri hati ni, dengki, jealous, kerana al-qulub, di dalam hati ni tak puas hati dengan seseorang, lalu dihantar sihir. Nabi kena juga adik-adik. Orang tak puas hati yang kita lah, manusia biasa. Betul tak? Tak puas hati mungkin disebabkan paras kecantikan seseorang, menyebabkan seseorang tu sakit hati. Yang kedua, tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Mulalah beginning with hati yang busuk ni kan. Tak boleh tengok orang lebih. Orang pakai lebih-lebih tak boleh. Orang bisnes mana-mana tak boleh. Mula iri hati, dengki. Kenapa? Penyakit hati kita lah ni. Hati kita dalam hati ni rasa tak puas hati. Nak cuba cantas, potong, cut dia punya carrier. Gitu. Baik, sambungan daripada cerita tadi, Rasulullah SAW, dia tahu kedudukan, dia bantu oleh malaikat tadi memberitahulah. Dia diberitahu oleh kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ammar bin Yasir dan beberapa orang temannya.
Rasulullah kata Ammar bin Yasir esok pergi ke suatu rumah, cari tempat yang bekas, di bawah batu besar dia letak apa benda, simpulan benang putih. Pada ketika itu simpulan benang putih ni ada dah. Jadi esokkan harinya Nabi SAW suruh Ammar bin Yasir pergi cari, dan alhamdulillah lah ada benda tu. Dia pun ambil, tengok air dia tadi tu warna putih, kehitam-hitaman dah jadi, disebabkan ada perkara yang dia mungkin orang yang dengki ni dibaca benda-benda yang tak baik, dia communicate, dia join dengan jin tadi. Jadi benda tadi pun dibawa oleh sahabat, lalu Rasulullah tengok. Nak tahu cerita kejap lagi Okey, toyib. Baik, sambungan cerita tadi, air yang diceritakan oleh Ammar tadi mula-mula putih kemudian menjadi merah kehitaman kan. Dibawa terus oleh Ammar berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi tengok. Nabi membaca berapa ayat? 11 ayat kan. 11 ayat ni daripada surah An-Nas dan Al-Falaq. Kenapa 11? Kerana ada dekat dengan punya benang itu adik-adik 11 ikatan. Jadi izan selepas daripada 11 ikatan itu, Nabi SAW lalu membaca Qul a'udzu birabbin nas, terputus satu ikatan. Ayat yang kedua terputus benang yang kedua, ayat yang ketiga terputus benang yang ketiga, begitu. Dan sampai ke 11 ayat terputus. Suka Nabi SAW tengok mukjizat kan. Diizinkan Allah, benda tu Nabi pun sihat walafiat. Baik, seterusnya riwayat yang kedua ini, apa yang Ustaz ceritakan tadi di awal pengenalan surah, Ustaz akan share dua riwayat. Riwayat yang pertama Ibnu Abbas, dan riwayat yang kedua inilah Anas bin Malik. Okey, kejap lagi Okey, tayyib, baik. Riwayat yang kedua diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas, comel nama Anas, nama Ammar, sahabat-sahabat Nabi semua ni berkhidmat kepada Nabi SAW. Baik. Anas bin Malik menceritakan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW terkena sihir juga, dia terkena racun. Orang Yahudi pada ketika itu bawa makanan bagi kat Nabi, Nabi makan. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan. Bila Nabi makan, bila Nabi makan, Nabi ternyata dalam pinggan itu diletakkan racun. Al-Yahudi ni dia memang membenci orang Islam, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara, kan, ila akhir ayat. Orang Yahudi dan Nasrani akan memusuhi Islam sampai ke hari kiamat. Janji Allah dalam Al-Quran. Gitu adik-adik. Baik, selepas daripada itu, Nabi pun sakit. Bila Nabi sakit, Nabi membaca dua surah ini tadilah, An-Nas, Al-Falaq, lalu disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu Rasulullah keluar daripada rumah dia dan senyum kepada sahabat, mengatakan Rasulullah sudah sembuh, diberi kesembuhan, asyifa oleh Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala, subhanallah, Allah Ta'ala ni memelihara kekasih dia, kan. Nak lagi, terutama lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup segala nabi. Kita cuba jadi kesimpulan daripada kisah ini, kita cuba mengambil intipati bahawa kegunaan surah-surah ini ada kebaikan dia di dalam al-khair, kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita rasa macam nak menghadapi perasaan, kita baca Al-Quran supaya hati kita tenang, gitu. Macam adik-adik lah, sebelum belajar, kita baca doa. Doa ni apa benda? Permohonan kita untuk Allah Ta'ala memudahkan segala tingkah laku kita. Gitu.
Okey, Ustaz rasa setakat ini dulu pada perkongsian kali ini. InsyaAllah next kita berjumpa lagi. Yang baik itu dari Allah Ta'ala, yang kurang tentu dari diri Ustaz yang hina lagi dhaif ini. Okey, setakat ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.